Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita redakan seketika kemeriahan pra-pelancaran KUDF Putrajaya 2023. Nanti kita akan bawakan lagi persembahan-persembahan dan juga kemeriahan di sekitar perkarangan Sri Pentas itu. Sebab sekarang kita nak berikan tumpuan untuk dana wakaf pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Untuk itu saya bersama dengan tetamu istimewa kita pada pagi ini, iaitu Yang Bahagia Ustaz Ahmad Faizal Husni Arsyad, Duta Khas dan Jurucakap Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama Kajang Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Nanti kita sama-sama lah dekat luar tu nanti Ustaz. Meriah kat luar tu. Betul. Okey, tapi mungkin yang sekarang ni kita nak berikan fokus kepada Surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Mungkin boleh kongsikan sedikit tentang surau tersebut dan juga objektifnya pada hari ini Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan pada pagi ini. Ya. Jadi untuk sedikit makluman bersama, Surau Al-Muhajirin ini dah lama dah. Dia dah 25 tahun beroperasi. Dan selepas 25 tahun dalam tempoh tersebut, Surau Al-Muhajirin ini kita bertambah sedikit demi sedikit sebab kepadatan penduduk. Ya. Penduduk semakin lama semakin bertambah. Bila bertambah, surau tu kena capture lah peringkat pertahanan tersebut. Betul. Dan sekarang alhamdulillah sehingga kini kita boleh muatkan 2,500 orang. Okay. Tetapi bila dah masuk dah ramai, pertambahan lagi bertambah, dia tak muat dah. Dan kita kekurangan facilities. Facilities dalam kelas nak buat pengajian. Jadi sebenarnya visi matlamat kita sebenarnya kita nak jadikan Surau Al-Muhajirin ini seperti mana Rasulullah jadikan Masjid Nabawi. Rasulullah berhijrah, pertama Rasulullah hidupkan masjid dahulu. Betul. Apa yang buat pertamanya tempat majlis ilmu. Dan dia bangun majlis ilmu dan saya salah seorang tengah mengajar dekat situ. Saya mengajar dekat situ, jadi saya tahu perkembangan dia macam mana pun. Dari pertambahan itu. Itu pertama bila Rasulullah jadikan sebagai tempat mengambil ilmu, kita pun buat dah. Dan yang kedua di antaranya Rasulullah mengatakan pada Rasulullah jadikan tempat perbincangan. Dan perbincangan ni pula banyak orang-orang yang luar daripada karya pun guna. Pihak UKM sendiri, pihak Persatuan Penduduk sendiri, pihak student sendiri, sekolah sendiri, semua guna-guna sama. Tapi bila kita tak cukup facilities tu nak menampung keseluruhan tu, jadi itulah hajat kita. Kita nak besarkan sedikit, dapatkan sedikit dana untuk pertambahan tersebut, dan ini pun telah diluluskan oleh JAIS dan itulah matlamat kita insya-Allah. Ya, betul. Dan matlamat itu memang sangat sesuai untuk meminta sumbangan ini juga Ustaz ya. Mungkin pada ketika ini status semasa kutipan ini Ustaz? Okey, status kita anggarkan kita memerlukan 10 juta, itu target kita. 10 juta ni selepas kita berbincang dengan desain yang kita ada, dengan kontraktor apa semua, 10 juta, dan kita sehingga kini kita dapat 1.3 juta. Maknanya kekurangan 8.7 juta lagi. Okey. Dan target kita insya-Allah kalau bolehlah sampai hujung tahun ni kita dapat 5 juta, kita dah mulakan dah. Maksudnya kalaulah dana ini kita dapat daripada pihak tuan-tuan yang menginfakkan dana ni, bulan 1 tahun depan Januari kita dah start. Jadi pada yang menginfak tu boleh pusing-pusing tengok kawasan tu. Tengok inilah dia hasil dia. Kita akan mulakan. Tapi insya-Allah, tapi kalau kita tak dapat mungkin kita akan restruktur balik plan. Berkemungkinan sebab kita ikut pada jumlah yang kita dapat, ekonomi kemampuan kita lah. Itu perancangan itu. Ya, betul, perancangan itu dengan hal tujuannya nampak clear dekat situ Ustaz. Mungkin kepada yang menonton pada pagi ini, kita melihat kepada tapaknya di mana lokasinya, kebaikan berinfak ke arah jalan Allah ni Ustaz, kalau nak dikongsikan. Alhamdulillah. Ini di antara saya nak berkongsi dengan para jemaah. Selalu saya kongsikan jemaah ni dekat surau-surau. Kali ni saya berpulang berkongsi di sini. Dia sebenarnya kalau saya ambil dalam satu nasihat daripada wasiat Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ditinggalkan satu wasiat. Dia kata kita duduk atas muka bumi ni kita kena lakukan 4 perkara. Pertama dia katakan kita duduk atas muka bumi ni kita kena berniaga. Berniaga yang dimaksudkan ini adalah perniagaan antara kita dengan Allah. Kita dengan Allah ni kita kena berniaga seperti mana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat ke-29. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menunaikan solat dan orang-orang yang menginfakkan harta ni secara terus terang ataupun diam diri, yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah perniagaan yang paling hebat yang takkan pernah rugi. Maksudnya kita duduk di atas bumi ni, kita buat satu perniagaan dengan Allah, iaitu infakkan harta, dan Allah nyatakan perniagaan tidak akan rugi. Yang kedua dikatakan juga dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah berfirman, Allah membeli daripada orang-orang yang beriman, baik daripada dirinya ataupun hartanya. Bi anna lahumul jannah, Allah balas dengan syurga. Disebabkan apa? Harta yang kita infak, kita berniaga dengan Allah ni, Allah balas. Jadi ini peluangnya pada para pendengar, ambil nombor akaun dekat depan tu, kita berniaga dengan Allah dengan menginfakkan. Itu satu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Imam Ibnu Qudamah katakan jadikan dunia ini sebagai tempat perlumbaan. Nak berlumba apa? Dalam Al-Quran Allah tulis dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat aina ma takunu. Berlumba-lumbalah dalam melakukan kebaikan. Antaranya apa? Infak di jalan Allah. Sebab surau Al-Muhajirin ni kita buka
ketika mana kita masih belum mencukup dana. Tapi bila dah cukup, kita akan tutup. Jadi inilah perlumbaan yang kita duduk atas muka. Kita kena berlumba sebab dinyatakan fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam melakukan amalan. Ambil nombor akaun, bersegera dalam menginfak sebelum kita cukup dana, sebelum kita tutup. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam tu juga mengatakan bumi ini kita jadikan tempat menanam. Tempat kita tanam, dia akan tumbuh di hari akhirat. Apa yang kita nak tanam? Yang kita nak tanam, kita lihat. Ada Rasulullah bagi tahu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid ataupun kita bangunkan masjid tersebut besar sangka burung. Dalam kalau kita riwayat yang mengatakan sebagai batu-batu. Walaupun kamu menginfakkan sekecil-kecilnya, Allah balas di syurga. Maksudnya, apa yang kita nak tanam dengan harta kita tadi, kita tanam, kita sumbang kepada surah Al-Muhajirin, Allah balas. Istana. Dan yang keempat, yang terbaik dah, dia kata, Imam Ibn Qayyim menyatakan, jatuhkan dalam bumi ini, kita atas muka bumi ini, kita sediakan satu bekalan untuk satu perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan tu memang cukup jauh, tak ada jarak. Jadi apa yang kita nak siapkan bekalan? Bekalan tersebut, Rasulullah menyatakan apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya. Melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu. Ketiga, anak. Jadi sedekah jariah tu Rasulullah mengatakan, inilah bekalan. Bila kita siap, kita buat atas ke muka bumi, di hari akhir akhirat kita akan senang, mudah, walaupun jauh mana pun, beratus-ratus ribu tahun pun tak apa. Jadi bekalan itulah yang kita nak bawa. Jadi itu perkongsian wasiat Imam Ibn Qayyim mengatakan, inilah peluang kita untuk menginfakkan harta kita. Ada jalan-jalan dia, kita buka jalan. Itu antaranya. Baik, dan jalannya anda boleh saksikan seperti yang terpampang di kaca televisyen pada ketika ini, cara-cara untuk berinfak dan juga berwakaf bagi surau Al-Muhajirin Kajang Utama. Ustaz, terima kasih banyak. Semoga berjaya dengan tujuan utama ini bagi membina kembali dan juga membesarkan lagi lah untuk kemudahan semua. Ustaz Ahmad Faizal Husni Arsyad, Duta Khas dan Jurucakap Pembangunan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama Kajang Selangor, bersama kita di Malaysia ini. Kejap lagi kita bersama-sama di luar, boleh Ustaz, menjamu selera juga. Terima kasih banyak. Sama-sama insya-Allah bersama kita nak berteriak seketika. Banyak lagi perkongsian dan kemeriahan di pra-pelancaran KUD Putrajaya 2023 akan kami bawakan seketika nanti. Jangan ke mana-mana.